Saya baru balik dari luar negeri. Ya. Bila balik dari negeri, saya dapat macam-macam panggilan telefon dan laporan mengenai kenyataan-kenyataan saya sejak kebelakangan inilah. Ya. Saya juga menerima berbagai rombongan, ya, dari ahli-ahli keluarga yang rapat dengan saya sendiri. Semuanya orang-orang kuat UMNO yang meminta saya supaya jangan buat itu, jangan buat ini dan sebagainya. Saya juga mendapat panggilan telefon dari berbagai dari media massa dan juga media alternatif meminta saya membuat komen, khususnya mengenai laporan akhbar bahawa Jawatan Kuasa Disiplin UMNO telah diminta menyiasat kenyataan-kenyataan saya ini. Ya, basically the comment untuk itulah. Berikutan keadaan ini, saya telah pun mendapatkan semua laporan-laporan kenyataan akhbar saya, khususnya temu duga saya dengan beberapa internet TV. Saya telah membaca dan mendengarnya berulang kali, dan rakaman-rakaman tersebut ada di sinilah. Jadi kepada Jawatan Kuasa Disiplin nak siasat saya tu, saya minta supaya jangan buang masa lah, ya. Sebab saya akan hantar kepada mereka dua recording, semua recording interview saya ni saya akan hantar kepada mereka, dan recording ini tak ada diedit yang sepenuhnya. Jadi biarlah mereka tengok dan teliti, tak payah buang masa pergi cari apa ni itu. Ini. Ya. Okay. Saya akan serah ni kepada Ibu Pejabat UMNO. Terima kasih. Dalam hubungan ini, ya, saya ingin mengingatkan semua pihak lah, bahawa UMNO dilahirkan oleh Datuk Onn Jaafar dan rakan-rakannya, dan selepas itu diperkukuhkan oleh almarhum Tengku Abdul Rahman Putra dan rakan-rakannya, ialah sebagai sebuah parti politik yang benar-benar demokratik. Parti demokratik ini pula dilahirkan untuk memerdekakan Persekutuan Tanah Melayu dan kemudiannya Malaysia sebagai sebuah negara merdeka dan berdaulat, dan yang benar-benar demokratik untuk seluruh rakyatnya. Ini penting lah, ya. Kita tak boleh lupa, ya. Pandangan yang saya beri di dalam rakaman-rakaman ini, dan kalaupun ia boleh diinterpretasikan sebagai kritikan terhadap parti, tidak sampai pun 10% dari apa yang kami pemuda UMNO dan yang lain-lain pada tahun 60-an dan 70-an dahulu pernah berhujah, mengkritik dan memberi pandangan, termasuk yang pedih-pedih terhadap pimpinan parti dan kerajaan ketika itu. UMNO zaman itu dan pimpinannya berpegang teguh kepada semangat kelahiran parti sebagai sebuah parti demokratik. Saya sendiri sebagai seorang esko pemuda UMNO ketika itu, yang begitu lantang bersuara bersama-sama yang lain-lain di bawah pemimpin saya waktu itu, Allahyarham Datuk Harun Idris, bukan saja tidak perlu menghadapi Jawatan Kuasa Disiplin, sebaliknya diberi peluang berbagai-bagai untuk berkhidmat. Ya. Saya sendiri dilantik oleh Allahyarham Tuan Abdul Razak dan kemudiannya menyambung jawatan sebagai setiausaha politik kepada menteri-menteri kabinet. Allahyarham Tun Hussein Onn pula, yang saya kritik cukup hebat, beliau tu memilih saya untuk bertanding bagi kawasan Parlimen Kulim Mandat Baru pada tahun 1978. Ya. Oleh demikian, saya ingin mengingatkan semua yang berkenaan, janganlah menghina parti UMNO yang sepatutnya terus dikekalkan sebagai sebuah parti yang demokratik. Ahli-ahli di semua peringkat harus dibenar bersuara, dan pemimpin-pemimpin pula harus mengkaji hujah-hujah dari ahli-ahli ini. Saya yakin banyak dari hujah-hujah ini dapat menyuburkan dan menguatkan parti dan perjuangan. Yang amat berhormat Datuk Seri Najib, Presiden parti sendiri bersama pemimpin-pemimpin lain, sering menjerit merata-rata dan sepanjang masa kepada ahli-ahli parti bahawa kita mesti berubah, jika tidak kita akan diubah. Soalnya,
Apakah penyakit yang perlu diubah dan yang begitu jelas dimarahi oleh rakyat? Siapakah yang perlu berubah? Adakah ahli-ahli UMNO sahaja atau termasuk pemimpin-pemimpinnya juga? Ya. Saya adalah seorang ahli UMNO yang mula memegang jawatan parti pada tahun 1956, ya, sebelum negara mencapai kemerdekaan. Dan seterusnya sehingga sekarang. Saya berjuang selama 55 tahun dalam parti, termasuk sekitar 30 tahun memegang jawatan selaku setiausaha politik, setiausaha parlimen, timbalan menteri dan menteri. Sudah tentu saya mempunyai sedikit pengalaman, ya, dan hak untuk memberi sedikit pandangan. Oleh itu, kajilah pandangan saya dan laksanakanlah, kerana saya yakin ianya akan membawa kebaikan kepada semua bagi jangka pendek dan juga bagi jangka panjang. Antara cadangan pandangan saya adalah seperti berikut. Nombor satu, hapuskan perbuatan keji dan jijik, ya, iaitu rasuah yang berbagai-bagai. Antara yang menjijikkan adalah rasuah politik, di mana kita perlu membayar wang kepada rakan-rakan seperjuangan sendiri, kepada kolik rakan perjuangan sendiri untuk mendapat tempat-tempat dalam parti, termasuk jawatan-jawatan tertinggi dalam parti. Kena beli, kena bayar duit. Ini saya minta berhentilah. Nombor dua, berhentikan pemberian rasuah oleh kerajaan dan juga parti. Oleh kerajaan dan juga parti secara langsung atau tidak langsung kepada rakyat untuk menjadi popular dan untuk mendapat undi sewaktu pilihan raya. Saya yakin ada cara-cara lain yang lebih berkesan dan berkekalan untuk mencapai objektif tersebut. Kalau nak popular, kalau nak menang pilihan raya, ada cara-cara lain yang lebih halal, lebih baik, lebih berkesan, lebih berpanjangan. Ya. Percayalah, bukan saja rakyat dalam negeri tetapi masyarakat antarabangsa juga sedang memerhati kita. Perbuatan seperti ini adalah hodoh dan ketinggalan zaman. Pengedaran wang tunai kepada rakyat seperti ini akan merosakkan nilai-nilai murni dan cara hidup rakyat. Adakah ini yang kita hendak wariskan kepada generasi akan datang? Ini soal pelaksanaan agenda Bumiputera. Saya hanya mengingatkan bahawa kuasa sebenarnya di negara ini sejak merdeka adalah di tangan pemimpin-pemimpin Bumiputera. Oleh itu, janganlah kita persalahkan orang Cina atau parti-parti politik yang berasaskan Cina di atas kegagalan pemimpin kita sendiri untuk meletakkan kedudukan sosioekonomi Bumiputera di tempat yang seadil dan sepatutnya. Kita telah diberi masa lebih 50 tahun untuk melaksanakan tanggungjawab ini. Dalam hujah-hujah saya ini, dan sebagai seorang yang telah melalui jalan yang panjang ini, saya telah cadangkan beberapa perkara untuk perbetulkan keadaan ini. Diharap dapat diterima dan dilaksanakan. No. They have not written to me. Maybe they will not even write to me. But I read in the newspapers. But then I've been getting so many delegations. Macam-macam rombongan datang jumpa saya. Oh, janganlah buat itu, jangan. Saya kata, saya buat apa? Saya jawab macam tu, saya buat apa? Jadi itu yang saya balik, saya cek balik. Kalau benda macam ini pun saya tak boleh beri pandangan. Apa dah jadi dengan UMNO ni? Kalau sikit macam ini pun saya tak boleh beri pandangan, apa dah jadi dengan UMNO? Itu saja. Sebab saya ni orang lama. Saya tahu macam mana UMNO tu pada tahun 60-an, 50-an, 60-an, 70-an dan sebagainya. Memang parti demokratik betul-betul. Kita boleh bahas, kita boleh beri pandangan, kita boleh kritik pemimpin. Tak ada pun sekejap-sekejap nak bawa pergi ke disciplinary committee. Ya, kajilah dulu apa yang orang kritik. Itu saja. Kita pun bukan betul sangat pun. Kaji itu saja.